Baik, untuk segmen Mari Belajar Bahasa, tentunya bahasa Mandarin kita tahu bahawa ataupun salah satu bahasa terpenting di dunia. Dan minggu yang akhir, pada minggu ini, kita belajar bahasa Mandarin bersama dengan Fong King Yap ataupun fasilitator dari bahasa Mandarin EPJJ UiTM. Ya, selamat pagi, Zong Zong On. Itu selamat pagi. Ini pertama kali saya untuk mengendalikan segmen bahasa ini, tapi saya itulah seperti kita bincang tadi, pembelajaran sepanjang hayat. Saya pun belajar juga bahasa Mandarin, bahasa yang baru untuk saya. Sebenarnya saya dulu UiTM pun pada awalnya nak ambil bahasa Mandarin, tapi pada waktu itu memang penuh. Kerana kita tahu, kelas penuh. Betul, kelas penuh. Kerana kita tahu Mandarin ini merupakan antara bahasa yang paling ramai juga digunakan di seluruh dunia. Baik, untuk hari ini, Fong, apa kita belajar? Okey, berkenaan dengan untuk membeli barang. minggu kali yang terakhir kali ini, topik kita adalah berkenaan dengan membeli barang. Membeli barang. Membeli barang. Okey. Baik, baik kita lihat. Baik, terutama sekali saya mengambil contoh membeli pakaian lah. Sebab kalau membeli barang ni, barangan item tu dia banyak sangat. Jadi untuk itu saya mengambil satu contoh ya. Baik, ini adalah bentuk ayat yang kita gunakan untuk membeli barang ya. Kita teliti dulu struktur ayat dia. Barangkali Edwin boleh baca ya. Okey, boleh bersama. Okey. Ni, siang, mai, shenme. Struktur ayat dia senang. Tak susah untuk kita faham. Kalau kita lihat di sini, awak nak beli apa? Susunan dia memang begini. Ini adalah ayat yang biasanya kita gunakan apabila kita ingin membeli sesuatu barang. Jadi kalau saya nak pergi ke kedai ataupun nak cari barang ke, kita boleh memang itulah ayat dia. Memanglah itu ayat dia. So, kalau secara ringkasnya, jawapan kita yang ringkas, kita hanya perlu menukar ganti subjek dia. Saya. Sekarang saya jawab. Lepas tu item ataupun nama objek tersebut. Yifu, baju. Yifu, ini sekarang ayat dia ya. Baik, kita bacakan sekali lagi ya. Wo siang mai yifu. Tak lupa juga saya nak ingatkan para penonton sekalian adalah yifu, yang mana suku kata yang kedua ini adalah nada neutral. Sebutan dia lembut. Lembut yifu, baju. Tapi kadang-kadangnya apabila kita menyebut ni dalam bahasa Mandarin ni, selalunya kita kena menyebut amount dia dan juga penjodoh bilangan dia. Tak kira apa jenis objek pun. Contoh, kalau masih lagi kita nak menyatakan baju yifu, tetapi kali ini kita kena menambahkan sedikit di depan dia. Contoh, wo siang mai一件衣服 一件ni ialah satu helai. Satu helai pun sehelai. Ataupun samalah konsep dia seperti bahasa Melayu. Konsep yang sama. Exactly the same. Susunan dia tak lari ya. Baik. Sekarang ni makin lama barangkali Edwin dan juga para penonton akan notice yang mana sekarang ayat dia makin lama makin panjang. Tapi ayat dia yang sama. Ayat yang sama. Wo xiang mai yifu. Sama ya. Wo xiang mai yifu. Tapi tadi kita masukkan nombor ataupun amount jumlah dia dan juga penjodoh bilangan. Sekarang kita tambahkan lagi bahagian kata adjective. Kata adjective ni adalah melibatkan warna. Hong se. Warna merah. Dan juga di sini adanya te ni dia sama dengan punya dalam bahasa Melayu ataupun apostrophe s dalam bahasa Inggeris. Kerana susunan ayat dia Mandarin dengan Inggeris dan juga dengan bahasa Melayu dia agak berlainan. Kita lihat dulu ya. Wo xiang mai一件红色的衣服. Baik, kalau kita direct translate satu persatu, saya ingin membeli sehelai warna merah punya baju. Yang mana dalam sebutan bahasa Melayu dia adalah baju yang berwarna merah. Jadi objek di depan, kata adjektif di belakang. Tapi Mandarin terbalik. Apabila adanya dia akan terbalik susunan dia. Kalau tak dia akan jadi terbaliklah merah punya baju. Kalau kita ikut sebutan dalam bahasa Melayu, terjemahan direct translation, dia adalah yang kita katakan grammar mistake, kesilapan tata bahasa. Jadi kita kena ikut word order ataupun susunan ayat dalam bahasa Mandarin pun. Jadi ayat dia memang sama. Tetapi sekiranya kita ingin tukar ganti dengan nama-nama ataupun kosakata yang lain, di sini saya berikan beberapa lah. Contoh yang pertama kita bacakan, Edwin. 衬衫 裙子 裤子
裤子，鞋子。鞋子。Jadi satunya kemeja, skirt, seluar dan juga kasut. Tadi saya sebut betul lebih kurang Lebih kurang. Okey, boleh terima. Lebih kurang Okey, mungkin boleh ulang sekali. 衬衫、衬衫、裙子、裙子、裙子、裙子、裤子、裤子、鞋子。鞋子。Bolehlah kali pertama kan. Lulus Okey. Kali pertama. Okey, kali pertama. Seterusnya berkenaan dengan warna pula. Tadi warna. Adalah bahagian yang kita gantikan dalam objek. Sekarang adalah bahagian objektif yang kita nak menerangkan warna apa pakaian tersebut. Yang warna yang pertama ni 青色 青色 黄色 ni ang ni ang 黄色 ya蓝色 黑色 白色 sekali lagi 白色 ya hijau kuning biru hitam dan juga putih 青色 saya keliru sebab kia Q sebutan dia agak berlain ya 青色 黄色 蓝色 黑色 白色 ni hijau kuning biru hitam putih untuk warna. Tetapi selalunya kalau kita membeli barang ia akan melibatkan pertanyaan harga. Betul. Jadi pertanyaan harga ni kata tanya dia cukup senang, melibatkan 3 karakter dan juga 2 sebutan yang berlainan sahaja, iaitu 多少钱 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 ni berapa harganya? Pendek ya. 钱 ni maksudnya duit. 多少 ni berapa duit? Jadi barangkali mungkin selalunya di pasar apek ke makcik ke kadang-kadang berapa duit? Berapa duit? Sebenarnya berapakah harganya? Dia direct translation daripada bahasa Mandarin ya. 多少钱 Ya betul. Berapakah harganya? Berapakah harganya? Tetapi cara untuk kita menjawab agak complicated sikit. Kita kena menghafal 3 unit 3 sultan yang berlainan. Termasuklah pertama sekali 块 毛 分 Kalau Edwin lihat di sini satunya ringgit, kupang dan sen. Ringgit ni tak ada masalah. Tapi kenapa adanya kupang dan juga sen? Sebab mau ni adalah satu unit yang independen, yang tunggal, yang wujud dalam sebutan harga. So sekiranya harga tersebut melibatkan puluh sen, kita tidak menggunakan sebutan puluh sen. Kita gunakan sebutan kupang. Satu kupang, 2 kupang, 3 kupang dan sebagainya. Alright. Baik. Jadi satunya 块毛分. Bagaimana kita menyebut harga, kita gantikan nombor di sini. 1 ringgit 1块. 10 sen 1毛, 1 sen 1分 dan sebagainya. Ya, nombor ni kita dah belajar lah dalam minggu-minggu yang selepas. Hanya masukkan angka dan masukkan angka, ya betul. Ya betul. Kalau melibatkan sebutan ringgit, kita menyebut berapa kuai cukup. Berapa mau cukup. Contohnya. Contoh. Ini contoh dia. Contoh ya, kalau harga tersebut 10 ringgit 69 sen. Tapi kita kena ingat ya, sebelum kita menyebut, kita kena ingat bukannya 96 sen, tetapi 6 kupang 9 sen. Ini cara penyebutannya. Dia bukan puluh. Bukan puluh ya. 6 kupang 9 sen. Kita try dulu ya. 10 块 6毛 9分 Dia dia terbahagi kepada 3 bahagian. 1, 2, 3. Yang pertama sekali 10 ringgit. 10 ni 10. 10块ya. 6毛 ni 6 kupang, iaitu 60 sen. Jadi kita kena ingat sekali lagi 60 sen bukannya 60 sen tetapi 6 kupang. 6 kupang 9 sen 9分. Jadi ini adalah sebutan yang lengkap untuk sebutan harga 10 ringgit 69 sen. Sekali lagi cikgu. Boleh. 10块 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 6毛9分 ini cara dia. Kalau orang tanya 多少钱, kita akan jawab accordingly lah. Kalau melibatkan ringgit, kita jawab. Kalau harga tersebut hanya melibatkan 10 ringgit 9 sen, kita abaikan 6毛 saja. Kita sebut 10块9分 tu je. Kalau kita beli gula-gula ke apa ke, hanya melibatkan sebutan harga 69 sen, kita sebut 6毛9分 saja. 10块ni kita abaikan. Jadi kita terpulang lah. Mana yang tak terlibat, kita abaikan sahaja. Agak payah juga sebenarnya kalau kita kena ambil masa juga sebenarnya untuk meneliti dan juga belajar satu persatu. Dan last kali, minggu terakhir, saya ingin berterima kasih. Ya, betul. Terima kasih kepada semua. Sebarang pertanyaan ke apa ke, boleh email kepada saya. Ini boleh. Anda boleh nak dapatkan maklumat lanjut ke ataupun semuanya, anda boleh dapatkan maklumat melalui paparan di sini. Jadi, terima kasih Cikgu Sifu.
thank you. Sisik. Betul lah. Saya pun sebenarnya teruja juga untuk belajar bahasa Mandarin ni dalam walaupun dah minggu terakhir sebenarnya. Tapi kita mengucapkan terima kasih kerana dan kita harapkan juga penonton yang mengikuti sebenarnya segmen ataupun Mari Belajar Bahasa ini, mereka dapatlah belajar sedikit berkenaan dengan bahasa-bahasa yang telah kita terangkan. Apapun, terima kasih sekali lagi Cikgu Fong King Yap, fasilitator bahasa Mandarin EPJJ UiTM, untuk bersama-sama dengan kita mempelajari bahasa Mandarin. Itu penting juga kalau untuk urus niaga sebenarnya. Ini penting, sangat penting untuk kita. Selamat pagi Malaysia.